Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Ini cerita seperti yang anda mungkin sedia tahu. Mandat kami di cerita adalah untuk membawa kisah-kisah atau cerita di sebalik segala berita yang kami bawakan setiap hari sepanjang hari di saluran 501 dan juga astroawani.com, dan sudah tentu berita banyak berkisar pada PRN Johor, pilihan raya negeri Johor. Tapi apa kata dalam cerita kali ini kita berehat seketika daripada berita politik yang agak memenatkan untuk kita dengar sepanjang hari dan setiap hari. Kerana banyak isu yang mungkin kita terlepas pandang apabila kita bercakap berkenaan dengan berita-berita politik. Antaranya isu kekurangan tenaga kerja yang mungkin akan melanda banyak negeri di serata negara. Adakah anda seorang yang selalu pergi ke restoran ataupun kedai mamak? Jadi apa yang kami mahu ceritakan pada hari ini mungkin akan memberikan kesan yang besar kepada anda. Krisis tenaga kerja yang didepani oleh restoran sekarang, khasnya kedai-kedai mamak di serata Malaysia, semakin mencengkam mereka kerana mereka tidak ada cukup pekerja untuk menjadi pelayan. Dan ini mewujudkan krisis yang semakin besar kepada semakin banyak restoran khasnya kedai mamak di serata negara. Saya mahu terus bersama dengan rakan saya, Ridauddin Daud. Seringkali kita berlintas langsung dengan Ridauddin Daud di kawasan-kawasan bencana dan kawasan-kawasan yang ada pelbagai liputan politik dan sebagainya. Tapi hari ini Ridauddin berbeza, berada di satu kedai mamak di setapak saya kira. Din, apabila saya pergi ke kedai mamak sekarang ini, saya tidak merasakan bahawa mereka ada krisis tenaga kerja atau kekurangan pekerja. Saya rasa saya kira seperti normal saja apabila kita duduk dan order teh tarik seperti yang Din ada di depan itu. Tapi Din sudah membual pengusaha-pengusaha kedai mamak di Kuala Lumpur. Apa kesannya ataupun sejauh manakah mereka merasai krisis tenaga kerja ini sekarang dan apa yang mereka lakukan untuk mendepani kekurangan tenaga kerja ini? Baik, terima kasih Luqman. Ya Luqman, kalau kita dah lihat teh tarik di depan saya, kalau sepakat ini sudah pasti ia adalah teh tarik di kedai mamak. Namun bukan teh tarik ini yang saya ingin ceritakan pada hari ini, tapi adalah kisah di sebalik teh tarik ini di mana ia melibatkan pekerja-pekerja di restoran mamak. Kerana difahamkan, saya sebentar tadi bertemu dengan Presiden Presma sendiri, Datuk Jawahar Ali, dan beliau mengatakan mungkin Luqman kata Luqman pergi kedai mamak tak nampak pun macam kekurangan pekerja dan sebagainya. Namun apabila saya bertanya kepada beliau dari hati ke hati, orang kata beliau mengakui sebenarnya kekurangan pekerja ataupun kurangnya pekerja di restoran mamak ini sebenarnya agak kritikal, terutamanya melibatkan pekerja asing. Kerana menurut Datuk Ali, Datuk Jawahar, beliau memberitahu bahawa sebenarnya kebergantungan kepada pekerja asing itu masih ada. Bukan beliau tidak cuba dan bukan sebenarnya ahli Presma tidak cuba untuk mencari pekerja tempatan. Mereka melakukan usaha seperti melalui perkeso dengan penjana dan kemudian berdaftar juga dengan Jabatan Tenaga Kerja untuk mencari pekerja-pekerja tempatan. Namun menurut Datuk Jawahar, ia tidak membuahkan hasil seperti yang dia harapkan. Jadi itu antara apa yang dikatakan beliau. Jadi mungkin kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan beliau pada saya sebentar tadi berkenaan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini, Luqman. Kebergantungan kepada pekerja asing ini memang masih ada lagi. Memang masih perlu lagi. Bukan masih ada, memang perlu sangat-sangat. Dan segala usaha kami untuk mendapatkan pekerja tempatan, umpamanya dengan program dengan PKSO, program penjana untuk mengambil pekerja-pekerja tempatan yang kehilangan pekerjaan dalam tempoh pandemik baru-baru ini. Lepas itu juga usaha kami dengan berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja juga tidak membuahkan hasil. Dan kalau katakan dengan program dengan PKSO tadi, yang penjana tu, kalau kami ini jatuh di tangga terakhir sekali untuk pilihan orang tempatan ini untuk bekerja di sektor kami. Mungkin dia pegang lagi yang sebut 3D lah, dirty, dangerous apa benda tu. Tapi saya tak nampak di mana dirty, di mana dangerousnya. Okey, baik Luqman. Jadi itu adalah masalah dan sudah pasti apa saja masalah sudah pasti mereka mengharapkan penyelesaiannya. Dan baru saja sebentar tadi sebenarnya Datuk Jawahar memberitahu bahawa beliau sedikit lega kerana KDN dan juga Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sumber Manusia telah membenarkan kemasukan semula pekerja-pekerja yang bercuti, yang pulang bercuti ke negara mereka sebelum pandemik. Jadi anda bayangkan masa lebih kurang 20 bulan ataupun 2 tahun, hampir 2 tahun ini mereka kekurangan pekerja kerana ramai yang sudah pun pulang ke sana tidak dibenarkan untuk kembali kerana seperti anda tahu disebabkan pandemik kebanyakan sepadan negara ditutup termasuklah Malaysia juga. Jadi itu antara kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan yang sedikit sebanyak melegakan mereka. Namun Datuk Jawahar ada mengatakan bahawa apa yang penting sekarang ini adalah kerajaan perlu ada budi bicara untuk membenarkan kemasukan pekerja asing
kerana sebenarnya bukan sahaja isu ini melibatkan restoran dan sebagainya ataupun F&B, tapi ia juga melibatkan kebun sayur misalnya, ladang sawit di mana tiada yang dapat mengait sawit pada waktu ini kerana kekurangan pekerja. Jadi sebenarnya isu ini bukan hanya berlegar di sektor F&B tapi di keseluruhan Malaysia dan juga dalam pelbagai sektor juga, Lokman. Jadi itu apa yang dikatakan sebentar tadi oleh Datuk Jawahar, Lokman. Ya, banyak yang apabila kita bercakap berkenaan dengan isu ini, kita sering ungkapkan istilah seperti yang disebut sebentar tadi, iaitu 3D, dirty, dangerous dan sebagainya, dan banyak dakwaan yang mengatakan bahawa pekerja-pekerja tempatan, termasuklah fresh graduates atau siapa saja, mereka tidak sudi untuk bekerja di dalam industri seperti ataupun sektor seperti restoran mak-mak ini. Tapi kalau kita lihat di media sosial, ada juga yang komplain yang mengatakan sebenarnya ada sahaja, cuma tidak ada cukup banyak restoran-restoran atau kedai mamak yang membuat outreach untuk cuba mengambil pekerja tempatan, atau mereka tidak mahu membayar gaji yang setara. Mereka masih lagi mahu bayar gaji berkadar, iaitu dengan kadar pekerja asing. Adakah mereka sudah sebenarnya membuat outreach dan cuba mencari pekerja dalam kalangan pekerja tempatan, dan mereka sanggup atau tidak berdepan dengan krisis ini, mereka sanggup atau tidak menawarkan gaji yang setimpal jika mereka mahu ambil pekerja tempatan? Jadi baik, Lokman, kalau berdasarkan apa yang Datuk Jawahar katakan kepada saya sebentar tadi, mungkin selepas ini kerajaan ingin menaikkan gaji minimum kepada RM1,500, dan menurut beliau tiada masalah untuk mereka mematuhi tersebut. Dan menurutnya sebenarnya kadar untuk mengambil pekerja asing, kosnya juga sebenarnya agak tinggi kerana perlu membayar levi dan sebagainya, lebih kurang 3,000 setahun. Jadi kalau dibahagikan dalam setiap bulan mungkin dalam 200 lebih, bercampur lagi dengan gaji, jadi angka itu sebenarnya agak tinggi. Jadi mereka sebenarnya terbuka untuk memberikan peluang kepada pekerja tempatan. Namun menurut apa yang seperti yang awak kata, klip yang kita lihat sebenarnya tadi, apa yang dikatakan oleh Datuk Jawahar, mungkin masih lagi ada rakyat tempatan yang mungkin tidak mahu menyertai sektor 3D, difficult, dirty dan dangerous ini. Jadi seperti yang beliau kata, tidak tahu mana dirty dan mana dangerousnya. Namun mungkin itulah yang menyebabkan ada golongan belia yang mungkin tidak mahu menyertai sektor ini. Namun apa yang saya lihat sebenarnya di sini ada pekerja tempatan yang bekerja, namun usia mereka sudah pun agak lanjut, dan menurut Jawahar sebenarnya beliau mengharapkan supaya selepas ini lebih ramai belia yang masuk dalam F&B. Tidak semestinya selamanya bekerja sebagai pelayan, kerana menurut Jawahar sendiri, beliau sendiri sebelum ini merupakan seorang pelayan, dan kini anda lihat beliau mempunyai lebih 18 cawangan di seluruh Malaysia. Jadi apa salahnya untuk golongan belia di luar sana mungkin boleh mencuba untuk menjadi pelayan, dan mungkin satu hari nanti anda boleh menjadi pemilik. Kalau dulu mungkin kalau ikutkan restoran Ali Maju, mungkin selepas ini mungkin akan ada juga restoran Din Maju dan Lokman Maju dan sebagainya, Lokman. Ya, ini mengingat saya berkenaan dengan kerja-kerja seperti customer service agent, di mana ramai yang melihatnya sebagai kerja yang mungkin menjadi batu loncatan sahaja, kerja sementara, stepping stone, sementara mereka mencari ataupun dapat kerja yang betul atau real kata mereka. Tapi ada juga career path di situ, dan restoran mamak juga tidak terkecuali. Ia juga mungkin membuka jalan kepada masa depan dalam industri restoran ataupun hospitality. Terima kasih Darwin Daud. Saya mahu mendalami isu ini, dan bersama saya di talian sekarang adalah penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Yusof Saari. Prof, isu ini sudah lama kita bincangkan. Kekurangan tenaga kerja kali ini terfokus kepada kedai-kedai mamak. Satu pihak mengatakan bahawa tidak ada cukup bekalan pekerja, ada juga yang mengatakan kerja 3D ini tidak ada siapa yang mahu lakukan. Di mana puncanya? Adakah ia lebih kepada tidak ada tenaga kerja, ataupun kita tak berikan tawaran yang cukup menarik untuk mendapatkan pekerja, khasnya pekerja tempatan? Lokman, ya, kalau kita bercerita berkenaan dengan tidak adakah pekerja tempatan, kalau kita lihat senario pada masa kini, kadar pengangguran masih tinggi, ya, 4.2% yang terbaru Disember tahun lepas. Ini menunjukkan ramai lagi yang tidak ada pekerjaan di luar sana. Itu belum lagi kita ambil kira bilangan, ya, ataupun kuantiti mereka yang terdiri daripada yang kita panggil hidden workforce ni, ataupun yang tersembunyi, tenaga kerja yang tersembunyi ni, iaitu kategori mereka yang anak-anak ataupun remaja-remaja orang asli, mereka yang berada di payroll, dan juga mereka yang gelandangan, termasuk juga OKU. Bagi saya ini juga adalah peluang yang ada yang untuk bekerja. Jadi pada pandangan saya, melihat situasi sekarang, ada yang mahukan bekerja jika pertama gaji yang ditawarkan menarik, termasuk juga dengan penyediaan
manfaat lain seperti jaringan keselamatan sosialnya, soksonya, EPF-nya dan juga tempat tinggal. Dan yang paling penting, Luqman ya, yang bagi pandangan saya yang tidak banyak ada yang tidak ada, kalau kita spesifik pada kategori kedai mamak ni, laluan kerjaya yang tidak jelas ya. Jika ada laluan kerjaya yang jelas, maksudnya seorang yang menjadi pelayan restoran contohnya, dia pun akan bertanya pada diri dia, takkan sampai mati dia nak jadi pelayan restoran, tidakkah ada laluan kerjaya kepada dia. Jadi pada pandangan saya, jika kita ubah cara kaedah kita, ya, salah satu game changernya, kita sediakan laluan kerjaya kepada mereka. Of course, mereka perlu bermula daripada bawah, bermula daripada tukang bancuh air, kemudian dia naik, seterusnya satu masa nanti mereka mempunyai restoran sendiri. Dan pemerhatian saya, ya, ada dah saya nampak beberapa syarikat yang terkenal juga, kalau tak perlulah saya sebut di sini ya, tapi bukan mamak lah, telah membuat laluan kerjaya sedemikian, Luqman. Kerana bagi mereka, laluan kerjaya yang sedemikian telah disediakan lebih baik untuk peniaga dan lebih baik untuk pekerja. Win-win situation. Ya. Apa pula berkenaan dengan langkah jangka pendek pula, Prof? Apa yang kita boleh tambah baik kepada program-program bantuan sedia ada? Kerana tadi Datuk Jawahar Ali, Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim atau Presma, mengatakan mereka sudah melibatkan diri dalam pelbagai program yang diumumkan kerajaan sejak beberapa bulan lepas, kit penjana dan sebagainya, tapi mereka masih lagi belum berjaya menyelesaikan atau sekurang-kurangnya mengurangkan cabaran krisis tenaga kerja ini. Mengapa program ini begitu banyak ada tapi tidak lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk sekurang-kurangnya meletakkan restoran-restoran ini dan industri pemakanan kita di landasan yang betul untuk menyelesaikan krisis tenaga kerja mereka? Pada pandangan saya, yang pertama adalah kita tidak pasti sama ada program-program yang dilaksanakan, dirancang itu sampai ke tidak ke kumpulan sasar kita. Itu kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Adakah kita pihak berkenaan, termasuk juga pihak yang terlibat, majikan terlibat, adakah mereka melakukan program outreach yang bersasar dan juga kena kepada mereka yang sepatutnya diperlukan? Itu soalannya. Yang kedua adalah, bagi pandangan saya, seperti yang saya beritahu di awal tadi, jika kita sediakan sesuatu gaji yang atraktif dan kemudahan laluan kerjaya tadi yang lebih baik, bagi pandangan saya tidak sukar untuk kita cari pekerja ya. Tapi kalau kita dah sekadar hanya membayar cukup-cukup untuk gaji minimum 1,200 pada ketika ini dengan sedikit allowance, bagi saya itu tidak menariklah kepada pekerja dalam negara. Kerana saya masih berkeyakinan ya. Contoh, Luqman, lagi satu sumber kerja yang kita boleh ambil kat Sabah dan Sarawak. Masih ada sumber Bumi Putra sana yang kalau kita bawa mereka datang sini, kita invite mereka seperti pekerja ataupun tetamu kita bayar mereka flight, kita bagi gaji yang cukup dan kita raikan mereka dengan cara yang manusia ya. Dengan kalau contohnya kalau mereka ada sambutan gawai, kita bagi mereka cuti sambutan gawai. Seperti kita, kalau kita nak cuti hari raya, mereka juga ada nak juga cuti begitu. Sebab kita menguruskan pekerja ni uniknya, kita tak macam mesin, kita menguruskan manusia. Jadi pengurusan manusia itu betul-betul di situ, Rahman. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Yusof Sahari, penganalisis ekonomi. Krisis ini semakin mencengkam restoran, khasnya kedai mamak, kata mereka. Adakah untuk menyelesaikan krisis yang luar biasa ini yang dibawa akibat pandemik COVID-19, penutupan sempadan dan sebagainya, kita perlu fikir penyelesaian yang luar kotak. Antaranya ada kedai mamak yang sudah guna pakai robot untuk menggantikan pelayan dan pekerja. Itu mungkin satu solusi yang menarik. Selepas ini dalam cerita, kita akan menceritakan berkenaan dengan itu. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana.